Bismillahirrahmanirrahim. Meneruskan atur acara majlis, dengan penuh ta'zim saya menyerahkan majlis kepada yang berbahagia Datuk Seri Dr. Khair bin Muhammad Yusof, Ketua Pengarah Pelajaran Malaysia, Kementerian Pendidikan Malaysia, untuk mengumumkan analisis keputusan UPSR bagi tahun 2014 dengan segala hormat dipersilakan yang berbahagia Datuk Seri. Saya memanjatkan kesyukuran kehadratnya kerana diberi kesempatan untuk mengumumkan analisis keputusan ujian pencapaian sekolah rendah UPSR tahun 2014. Untuk makluman, semua calon boleh mendapatkan keputusan mereka mulai jam 10 pagi ini di sekolah masing-masing. Calon juga boleh menyemak keputusan melalui sistem pesanan ringkas iaitu MySMS dan melayari portal lembaga peperiksaan di alamat www.moi.gov.my/lp. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati, UPSR yang diperkenalkan mulai tahun 1987 merupakan peperiksaan pusat peringkat kebangsaan yang diduduki oleh murid-murid tahun 6 sekolah rendah. UPSR dilaksanakan dengan tujuan untuk mengukur sejauh mana calon telah dapat menguasai kemahiran 3M, iaitu membaca, menulis dan mengira. Di samping itu, murid-murid diberi peluang untuk membangunkan potensi diri masing-masing agar menjadi insan yang seimbang seperti yang dihasratkan dalam falsafah pendidikan kebangsaan. Keputusan UPSR bukan merujuk kepada lulus atau gagal, tetapi kepada tahap pencapaian murid di akhir persekolahan rendah. Maklumat daripada keputusan UPSR ini boleh dirujuk oleh pelbagai pihak untuk mengetahui tahap penguasaan murid dalam kemahiran 3M melalui mata pelajaran yang diajar di sekolah rendah. Keputusan UPSR juga boleh digunakan oleh pentadbir sekolah menengah untuk menentukan strategi pengajaran dan pembelajaran yang sesuai apabila murid-murid ini ke tingkatan 1. Para hadirin sekalian, syukur Alhamdulillah pada tahun ini UPSR dapat dilaksanakan dengan jayanya walaupun berdepan dengan isu kebocoran kertas soalan. Seramai 473,175 calon telah mendaftar UPSR pada tahun 2014 berbanding 478,848 pada tahun 2013, iaitu penurunan sebanyak 5,673 calon atau 1.2%. Jumlah ini merangkumi 463,937 calon, iaitu 98% sekolah menengah ke sekolah Kementerian Pendidikan Malaysia dan 9,238 iaitu 2% calon sekolah swasta. Sebanyak 8,299 pusat peperiksaan disediakan, manakala seramai 51,438 orang petugas peperiksaan telah dilantik untuk mentadbir peperiksaan. Seramai 11,079 orang pemeriksa telah dilantik untuk memeriksa skrip jawapan subjektif. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati, UPSR telah dijadualkan serentak di seluruh negara dari 9 hingga 11 September 2014. Namun demikian, terdapat beberapa kertas peperiksaan UPSR 2014 yang disahkan bocor. Kertas-kertas yang terlibat adalah Sains, Sekolah Kebangsaan, Sekolah Jenis Kebangsaan Cina dan Sekolah Jenis Kebangsaan Tamil. Bahasa Inggeris Kertas 1 dan Kertas 2 SK. Matematik Kertas 1 SK, SJKC dan SJKT. Dan Bahasa Tamil Pemahaman. Berikutan kes kebocoran, kertas Sains SK, SJKC dan SJKT yang dijadualkan pada 11 September 2014 telah ditangguhkan dan dijalankan pada 30 September 2014. Bagi kertas-kertas yang dibatalkan, iaitu Bahasa Inggeris Kertas 1 dan Kertas 2 SK,
telah diduduki semula pada 30 September 2014, manakala Mathematics Kertas 1 SK, SJKC dan SJKT dan Bahasa Tamil Pemahaman pula telah diduduki semula pada 9 Oktober 2014. Kementerian Pendidikan Malaysia telah memberi kerjasama kepada pihak berkuasa iaitu Polis Diraja Malaysia dan Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia untuk membantu siasatan bagi mengenal pasti pihak yang bertanggungjawab terhadap kebocoran kertas-kertas peperiksaan tersebut. Keputusan UPSR dilaporkan berdasarkan pencapaian calon dan prestasi mata pelajaran. Pencapaian calon adalah merujuk kepada sejauh mana calon menguasai pembelajaran di sekolah rendah dalam kesemua mata pelajaran yang diuji. Indeks yang digunakan untuk menunjukkan pencapaian calon di seluruh negara ialah Grade Purata Nasional iaitu GPN. Nilai GPN yang lebih kecil menunjukkan pencapaian calon yang lebih baik. Bagi prestasi mata pelajaran pula, merujuk kepada sejauh mana calon menguasai pengetahuan, kemahiran dan nilai yang diukur dalam setiap mata pelajaran yang diuji. Indeks yang digunakan untuk menunjukkan prestasi mata pelajaran ialah Grade Purata Mata Pelajaran iaitu GPMP. Nilai GPMP yang lebih kecil menunjukkan prestasi mata pelajaran yang lebih baik. Jadi kita mulakan dengan pencapaian calon UPSR 2014. Jadual 1 menunjukkan pencapaian calon UPSR dari tahun 2011 hingga tahun 2014. Peratusan calon yang mendapat pencapaian semua mata pelajaran di bawah tahap penguasaan minimum iaitu semua grade D atau grade E atau kombinasi kedua-dua grade menurun sebanyak 0.49%, iaitu daripada 3.36% pada tahun 2013 kepada 2.87% pada tahun 2014. Ini menunjukkan bahawa bilangan kumpulan calon yang di bawah tahap penguasaan minimum berjaya dikurangkan sebanyak 2,445, iaitu daripada 15,656 pada tahun 2013 kepada 13,211 pada tahun 2014 ini. Peratusan calon yang mendapat pencapaian baik iaitu minimum grade C tetapi tidak termasuk semua grade A bagi semua mata pelajaran yang diduduki meningkat sebanyak 2.75%, iaitu daripada 56.28% pada tahun 2013 kepada 59.03% pada tahun 2014. Namun begitu, peratusan calon yang mendapat pencapaian cemerlang iaitu semua grade A menurun sebanyak 1.26%, iaitu daripada 9.15% pada tahun 2013 kepada 7.89% pada tahun ini. Jadual 2 menunjukkan pencapaian calon di bandar dan di luar bandar pada tahun 2014 berbanding tahun 2013. Pada tahun ini, peratusan calon yang mendapat pencapaian semua mata pelajaran di bawah penguasaan minimum iaitu semua grade D atau grade E atau kombinasi kedua-dua grade di bandar dan di luar bandar masing-masing menurun sebanyak 0.6% dan 0.72% berbanding tahun 2013. Peratusan calon yang mendapat pencapaian baik iaitu minimum grade C tidak termasuk semua grade A di bandar dan di luar bandar pula masing-masing meningkat sebanyak 2.03% dan 3.47%. Ini menunjukkan jurang pencapaian baik antara calon di bandar dan di luar bandar semakin mengecil, iaitu sebanyak 1.43%.
Pada masa yang sama, peratusan calon yang mendapat pencapaian cemerlang iaitu semua grade A di bandar dan di luar bandar masing-masing menurun sebanyak 1.6% dan 0.89% berbanding tahun 2013. Pencapaian keseluruhan calon di bandar dan di luar bandar pada tahun 2014 masing-masing menurun sebanyak 0.0 mata grade purata dan 0.01 mata grade purata berbanding tahun 2013. Oleh itu, jurang pencapaian keseluruhan antara calon di bandar dan di luar bandar semakin mengecil sebanyak 0.02 mata grade purata. Tuan-tuan dan puan-puan yang hormati, jadual 3 menunjukkan pencapaian calon berkeperluan khas iaitu CBK pada tahun 2014 berbanding tahun 2013. Bilangan CBK yang menduduki UPSR bertambah seramai 65 calon iaitu daripada 1,916 calon pada tahun 2013 kepada 1,981 calon pada tahun 2014. Peratusan CBK yang mendapat pencapaian cemerlang meningkat daripada 12 calon pada tahun 2013 kepada 16 calon pada tahun 2014 dengan peningkatan sebanyak 4 calon atau 0.18%. Dan 16 CBK yang mendapat pencapaian cemerlang terdiri daripada 1 calon buta, 4 calon rabun, 1 calon spastik dan 10 calon lain-lain kecacatan. Peratusan CBK yang mendapat pencapaian baik pula menurun sebanyak 0.58% iaitu daripada 16.18% pada tahun 2013 kepada 15.6% pada tahun 2014. Walau bagaimanapun, peratusan calon yang mendapat pencapaian semua mata pelajaran di bawah tahap penguasaan minimum iaitu semua grade D atau grade E atau kombinasi kedua-dua grade telah menurun sebanyak 1.3% iaitu daripada 31.89% pada tahun 2013 kepada 30.59% pada tahun ini. Secara keseluruhan, pencapaian CBK pada tahun 2014 menunjukkan penurunan sebanyak 0.03 mata grade purata berbanding tahun 2013. Tadi kita melihat kepada pencapaian calon, sekarang kita akan melihat pada prestasi mata pelajaran. Untuk makluman, kandungan sukatan mata pelajaran Bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris di peringkat sekolah rendah bagi SK adalah lebih luas dan mendalam daripada SJK. Oleh itu, cakupan kertas soalan bagi kedua-dua mata pelajaran tersebut lebih luas di SK berbanding di SJK. Justru, analisis prestasi mata pelajaran Bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris SK dan SJK dibuat secara berasingan. Jadual 4 menunjukkan analisis prestasi dan GPMP Bahasa Melayu di SK pada tahun 2014 berbanding tahun 2013. Bagi Bahasa Melayu, pemahaman di SK, peratusan calon yang mendapat grade B dan grade C masing-masing meningkat sebanyak 2.4% dan 2.1%. Peratusan calon yang melepasi tahap penguasaan minimum grade A, B, C juga meningkat sebanyak 0.5%. Pada masa yang sama, peratusan calon yang mendapat grade E pula menurun sebanyak 0.5%. Namun, peratusan calon yang mendapat grade A menurun sebanyak 4%, iaitu daripada 55.3% pada tahun 2013 kepada 51.3% pada tahun 2014. Berdasarkan GPMP pula, prestasi keseluruhan Bahasa Melayu pemahaman di SK menunjukkan penurunan sebanyak 0.05 mata GPMP berbanding tahun 2013.
Bagi Bahasa Melayu penulisan di SK, peratusan calon yang melepasi tahap penguasaan minimum grade ABC meningkat sebanyak 2.0%, iaitu daripada 86.9% pada tahun 2013 kepada 88.9% pada tahun 2014. Peratusan calon yang mendapat grade E telah menurun sebanyak 1.7% pada tahun 2014 dan ini menunjukkan satu perkembangan yang baik. Walau bagaimanapun, peratusan calon yang mendapat grade A telah menurun sebanyak 0.6% berbanding tahun 2013. Secara keseluruhan, prestasi Bahasa Melayu penulisan di SK meningkat sebanyak 0.05 mata GPMP berbanding tahun 2013. Jadual 5 menunjukkan analisis prestasi dan GPMP Bahasa Melayu di SJK pada tahun 2014 berbanding tahun 2013. Prestasi keseluruhan Bahasa Melayu pemahaman di SJK meningkat sebanyak 0.03 mata GPMP pada tahun ini. Peratusan calon yang mendapat grade A meningkat sebanyak 4% berbanding tahun 2013, manakala peratusan calon yang melepasi tahap penguasaan minimum grade ABC menurun sebanyak 1.2%. Bagi Bahasa Melayu penulisan di SJK pula, peratusan calon yang mendapat grade A dan yang melepasi tahap penguasaan minimum grade ABC masing-masing menurun sebanyak 3.3% dan 1.2%. Prestasi keseluruhan Bahasa Melayu penulisan di SJK menurun sebanyak 0.07 mata GPMP berbanding tahun 2013. Jadual 6 menunjukkan analisis prestasi dan GPMP Bahasa Inggeris di SK dan SJK pada tahun 2014 berbanding tahun 2013. Bagi Bahasa Inggeris di SK, prestasi keseluruhan meningkat sebanyak 0.12 mata GPMP berbanding tahun 2013. Peningkatan GPMP ini selari dengan peningkatan peratusan calon yang mendapat grade A dan yang melepasi tahap penguasaan minimum grade ABC masing-masing sebanyak 2.6% dan 4.9%. Peratusan calon yang tidak mencapai tahap penguasaan minimum grade D dan grade E pula masing-masing menurun sebanyak 3.5% dan 1.5% berbanding tahun 2013. Peratusan calon yang melepasi tahap penguasaan minimum grade ABC bagi Bahasa Inggeris di SJK telah meningkat sebanyak 0.3%, iaitu daripada 71.4% pada tahun 2013 kepada 71.7% pada tahun 2014. Peratusan calon yang mendapat grade A menurun sebanyak 1.7% berbanding tahun 2013 dan peratusan calon mendapat grade E juga menurun sebanyak 1.7%. Sehubungan dengan itu, prestasi keseluruhan Bahasa Inggeris di SJK kekal pada 2.69 mata GPMP. Jadual 7 menunjukkan analisis prestasi dan GPMP Mathematics dan Sains pada tahun 2014 berbanding tahun 2013. Bagi Mathematics dan Sains, sukatan mata pelajaran dan kertas soalan di SK dan SJK adalah sama. Prestasi Mathematics mencatatkan penurunan peratusan calon yang mendapat grade A dan grade ABC masing-masing sebanyak 1.3% dan 1.4% berbanding tahun 2013. Peratusan calon yang tidak mencapai tahap penguasaan minimum bagi grade D kekal pada 6.4%, mana grade E pula meningkat sebanyak 1.4%. Pada keseluruhannya, prestasi Mathematics menurun sebanyak 0.08 mata GPMP berbanding tahun 2013.
Prestasi keseluruhan sains juga menurun sebanyak 0.07 mata GPMP berbanding tahun 2013. Peratusan calon yang mendapat grade A menurun sebanyak 3.2% berbanding tahun 2013, manakala peratusan calon mendapat grade B pula meningkat sebanyak 2.2%. Penurunan prestasi keseluruhan sains juga disebabkan oleh peningkatan peratusan calon mendapat grade E, iaitu sebanyak 1.6%. Jadual 8 menunjukkan analisis prestasi dan GPMP bahasa Cina pada tahun 2014 berbanding tahun 2013. Prestasi keseluruhan bahasa Cina pemahaman meningkat sebanyak 0.05 mata GPMP. Peratusan calon yang mendapat grade A meningkat sebanyak 2.7%, manakala peratusan calon yang mendapat grade ABC juga meningkat sebanyak 0.3% berbanding tahun 2013. Peratusan calon yang tidak mencapai tahap penguasaan minimum, grade D dan grade E, masing-masing menurun sebanyak 0.3% dan 0.1%. Prestasi bahasa Cina penulisan pula menunjukkan penurunan sebanyak 0.01 mata GPMP berbanding tahun 2013. Peratusan calon yang mendapat grade A menurun sebanyak 1.8% dan peratusan calon mendapat grade ABC meningkat sebanyak 1.2%. Peratusan calon yang tidak mencapai tahap penguasaan minimum, grade D dan grade E, masing-masing menurun sebanyak 0.2% dan 1% berbanding tahun 2013. Jadual 9 menunjukkan analisis prestasi dan GPMP bahasa Tamil pada tahun 2014 berbanding tahun 2013. Peratusan calon yang mendapat grade A dan grade ABC masing-masing menurun sebanyak 4.4% dan 5.8% berbanding tahun 2013. Peratusan calon yang tidak mencapai tahap penguasaan minimum, grade D dan grade E pula, masing-masing meningkat sebanyak 3.7% dan 2.1% berbanding tahun 2013. Prestasi keseluruhan bahasa Tamil pemahaman menurun sebanyak 0.24 mata GPMP berbanding tahun 2013. Prestasi keseluruhan bahasa Tamil penulisan pula meningkat sebanyak 0.04 mata GPMP berbanding tahun 2013. Peratusan grade A dan grade ABC masing-masing meningkat sebanyak 1.8% dan 1% berbanding tahun 2013. Dan peratusan calon yang tidak mencapai tahap penguasaan minimum grade D menurun sebanyak 1%, manakala peratusan calon mendapat grade E pula meningkat sebanyak 0.1% berbanding tahun 2013. Jadual 10 menunjukkan grade purata nasional dari tahun 2011 hingga tahun 2014. Pencapaian keseluruhan calon UPSR tahun 2014 menurun sebanyak 0.02 mata GPN, iaitu daripada 2.27 mata GPN pada tahun 2013 kepada 2.29 mata GPN pada tahun ini. Walau bagaimanapun, GPN pada tahun 2014 adalah lebih baik jika dibandingkan dengan GPN pada tahun 2011 dan tahun 2012. Pada tahun 2014, sebanyak 5 kertas peperiksaan menunjukkan peningkatan prestasi, 6 kertas peperiksaan menunjukkan penurunan prestasi, manakala 1 kertas peperiksaan kekal seperti pada tahun 2013 sebagaimana yang ditunjukkan dalam jadual 11. Ujian aptitude tahun 6 yang telah diperkenalkan pada tahun 2009 dapat memberi gambaran tentang kebolehan dan kesetiaan mental murid sebelum memasuki sekolah menengah. Potensi diri iaitu aptitude murid dilaporkan berdasarkan 2 kemahiran, iaitu kemahiran berfikir serta kemahiran menyelesaikan masalah dan membuat keputusan. Pelaporan dinyatakan dalam bentuk band 1 yang terendah hingga band 4 yang tertinggi.
minat dan kecenderungan murid terhadap bidang akademik, teknik dan vokasional, seni, budaya dan sosial atau sukan turut dilaporkan. Maklumat yang diperoleh daripada ujian aptitud tahun 6 boleh digunakan oleh guru membantu murid membuat pilihan untuk meneruskan pendidikan ke peringkat menengah berdasarkan kecenderungan masing-masing. Di samping itu juga, maklumat ini boleh digunakan oleh ibu bapa untuk mengetahui potensi anak-anak mereka. Ingin ditekankan bahawa maklumat keputusan ujian aptitud tahun 6 tidak dinyatakan dalam slip keputusan UPSR, tetapi boleh diperoleh melalui pihak sekolah. Setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih saya rakamkan kepada semua pihak yang menjalankan tugas dan tanggungjawab, khasnya kepada pentadbir sekolah, guru-guru, persatuan ibu bapa dan guru, badan-badan sukarela serta pihak media massa dalam memastikan kejayaan anak-anak kita dalam bidang pelajaran. Saya yakin kejayaan ini adalah hasil daripada usaha dan perancangan yang rapi semua pihak yang terlibat. Kita harus mengakui bahawa setiap murid pada kohort tertentu mempunyai keupayaan yang berbeza. Sehubungan dengan itu, penurunan pencapaian keseluruhan calon UPSR 2014 sebanyak 0.02 mata GPN berbanding tahun 2013 harus dilihat secara positif. Walaupun secara keseluruhan berlaku penurunan, tetapi kita dapat melihat peratusan calon di bawah tahap penguasaan minimum, iaitu semua grade D atau grade E atau kombinasi kedua-dua grade telah menurun sebanyak 0.49% seperti yang ditunjukkan dalam jadual 1. Saya percaya guru-guru telah berusaha keras dan akan terus meningkatkan usaha bagi memastikan murid-murid mencapai kecemerlangan. Kes kebocoran UPSR 2014 menunjukkan bahawa UPSR sebagai satu peperiksaan yang memberikan impak yang besar kepada murid-murid di akhir persekolahan rendah. Ini adalah berpunca daripada reaksi yang ekstrim terhadap peperiksaan dan perhatian yang diberikan secara keterlaluan kepada grade yang dipaparkan dalam slip keputusan calon. Demi menjamin kualiti pendidikan yang menjurus kepada pembangunan modal insan, sistem peperiksaan yang sedia ada akan diperkukuh dan diperluaskan konsepnya kepada pentaksiran yang bertujuan untuk mendapatkan maklumat tentang perkembangan pembelajaran murid. Oleh itu, Kementerian Pendidikan Malaysia memerlukan accountability dan integriti yang tinggi daripada semua pihak yang dipertanggungjawabkan untuk memastikan semua peperiksaan awam dikendalikan secara profesional. Akhir kata, saya mengucapkan setinggi-tinggi penghargaan, tahniah dan syabas kepada warga Kementerian Pendidikan Malaysia, khususnya Lembaga Peperiksaan, Bahagian Pengurusan Maklumat, Jabatan Pendidikan Negeri dan semua petugas peperiksaan yang terlibat dalam mengurus dan mengendalikan peperiksaan UPSR 2014 dengan penuh komitmen, dedikasi dan integriti.